Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam slot tafsir. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-113. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-60 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya sedekah-sedekah, yaitu zakat, hanyalah untuk orang fakir dan orang miskin dan amil yang mengurusnya, dan orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menukilkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang menyebutkan bahawa kata innama mengandungi makna pengkhususan. Kemudian kata alaiha memberi kesan bahawa amil melakukan pekerjaan mereka dengan bersungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini kerana kata ala mengandungi makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Ar-riqab adalah kata jamak dari kalimah raqabah yang pada mulanya bererti leher. Kemudian maknanya berkembang menjadi makna hamba sahaya, kerana ia berasal dari tawanan perang yang dibelenggu tangan dengan mengikatnya ke leher mereka. Al-gharimin adalah kata jamak dari perkataan al-gharim, iaitu yang berhutang atau dibelenggu bebanan hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun ia sekadar untuk perbelanjaan hidup dan keluarganya sahaja. Maka ia termasuk dalam golongan yang layak menerima zakat. Fi sabilillah difahami oleh para ulama ialah mereka yang terlibat dalam peperangan mempertahankan negara, sama ada secara langsung atau tidak. Ada juga ulama berpandangan ia termasuk dalam kelompok jemaah haji atau umrah. Ibnus Sabil secara harfiah bererti anak jalanan. Maka para ulama memahaminya dengan erti sesiapa sahaja yang kehabisan bekalan dalam permusafiran, walaupun dia seorang yang kaya. Oleh itu, tugas seorang khalifah adalah untuk memelihara dan membimbing semua manusia menuju ke arah tujuan asal penciptaannya.
Antara tujuan penciptaan manusia ialah supaya dapat hidup dalam keadaan harmoni dan sejahtera. Maka sebab itulah diwajibkan zakat bagi yang berkemampuan supaya dapat membantu golongan yang tidak mampu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menyatakan ayat ke-60 memberikan huraian yang terperinci mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Ialah golongan yang disebut namanya dalam senarai ini sahaja dan tidak berhak kepada orang yang selain daripada itu. Para ulama berbeza pendapat mengenai ta'rif fakir dan miskin. Ada yang menyatakan bahawa orang fakir itu ialah orang yang tidak mempunyai harta walau sedikit pun. Manakala miskin pula, orang yang ada sedikit harta tetapi tidak mencukupi untuk menyara keperluan hidup diri dan keluarganya. Manakala ulama yang lain pula memberikan pengertian yang berbeza. Kesimpulannya, masalah ini termasuk dalam bidang khilafiyah, iaitu perselisihan pendapat. Mengenai pengertian amil dan mu'allaf, ia sudah jelas daripada tafsiran di atas. Mengikut As-Sabuni rahimahullah, yang dimasukkan dengan mu'allaf itu ialah satu puak daripada kalangan bangsawan dan ketua-ketua suku Arab yang telah diberikan pembahagian zakat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan menjinakkan hati mereka untuk menerima Islam. At-Tabari rahimahullah telah meriwayatkan daripada Safwan bin Umayyah, katanya, saya telah diberikan wang sumbangan daripada zakat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika baginda ialah seorang yang paling saya benci. Namun setelah baginda memberikan sumbangan yang berterusan, maka rasa benci saya kepadanya itu telah bertukar menjadi seorang yang paling saya sayangi dan hormati. Mengenai pemberian untuk membebaskan diri daripada perhambaan, nampaknya sudah tidak berbangkit lagi pada zaman sekarang kerana ia sudah tidak berlaku. Manakala orang berhutang pula, ialah orang yang menanggung beban hutang atas apa juga sebab, seperti perniagaan yang jatuh bankrupt dan sebagainya. Mengenai perkataan sabilillah, ia adalah untuk para pejuang dan kelengkapan perjuangan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Sabil pula ialah orang di perantauan yang terputus bekalan, sama ada pelajar dan sebagainya. Senarai golongan yang berhak menerima zakat ini ialah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak boleh dipindah-pindah lagi, sama ada dikurangi apatah lagi ditambah, kerana Allah Subhanahu wa taala jualah yang maha mengetahui tentang kepentingan dan apa jua perkara yang membawa kebaikan kepada para hambanya, juga supaya tidak timbul lagi sikap rakus dan tamak daripada orang munafik di sepanjang zaman. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-60 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa zakat fitrah, zakat binatang, zakat perniagaan ataupun zakat pertanian mestilah diberikan kepada orang yang memerlukan pertolongan kerana tidak memiliki harta yang mencukupi keperluannya dan diberikan mengikut keperluannya. Pertama, ialah golongan fakir dan miskin yang memerlukan pertolongan. Para ulama berselisih pandangan. Adakah fakir dan miskin itu merupakan satu golongan yang sama atau berbeza dari sudut sifatnya sahaja? Kemudian, ialah para petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memungut zakat. Mereka berhak mengambil sebahagian zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka, qadar yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Seterusnya ialah golongan mu'allaf itu terbahagi kepada 3. Pertama, ialah golongan kafir yang dengan pemberian zakat itu diharapkan akan beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan harta rampasan perang kepada Safwan bin Uyainah kerana beliau mengharap Safwan bersedia memeluk Islam. Kedua, ialah golongan yang telah memeluk Islam tetapi imannya masih lemah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pemberian yang jumlahnya cukup besar dari harta rampasan perang kepada penduduk Mekah yang dibebaskan dari tawanan dan memperlihatkan keislamannya pada penaklukan kota suci itu. Ketiga, ialah golongan Muslim yang tinggal di sempadan negeri. Mereka diberi zakat agar bersungguh-sungguh membela dan menjaga penduduk dalam negeri dari serangan musuh. Abu Hanifah rahimahullah berpandangan bahawa pembahagian dari harta zakat seperti ini sudah tidak ada lagi. Beliau berhujah bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menolak permintaan seorang musyrik yang meminta zakat. Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali pernah memberikan zakat kepada mu'alaf. Oleh itu, kami berpandangan bahawa urusan zakat untuk golongan mu'alaf hendaklah diserahkan kepada pertimbangan pemerintah. Boleh diberikan sekiranya terdapat kemaslahatan tertentu dan boleh ditinggalkan jika tiada kemaslahatan padanya. Seterusnya ialah zakat diberikan kepada mereka yang tidak membayar hutang kerana muflis atau mereka berhutang untuk mendamaikan golongan yang bersisih ataupun terlibat konflik. Zakat juga boleh diberikan kepada golongan fi sabilillah untuk membiayai pejuang dan para tentera yang menjaga keamanan negara. Juga dibolehkan untuk diberikan kepada pekerjaan sektor kebajikan seperti mengkafalkan jenazah, orang yang membina jambatan, membina sekolah dan lain-lain. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa golongan ini hanyalah dikhususkan kepada tentera, tetapi yang sebenarnya adalah segala kemaslahatan umat dan segala kebajikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga dalam urusan mempermudahkan perjalanan ibadah haji. Akhir sekali, zakat boleh diberikan kepada orang yang kehabisan perbelanjaan ketika musafir. Ayat ini menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 golongan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-60 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-60 surah At-Taubah ini menjelaskan secara terperinci siapakah golongan yang berhak menerima zakat, selain ia menyatakan juga bahawa zakat itu suatu kewajipan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap Muslim yang berkemampuan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa jua perkara yang berkait dengan kemaslahatan para hambanya. Zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapati dengan cara yang kurang baik dan mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah atas rezeki yang dikurniakan olehnya. Semua ke-8 golongan yang telah dibincangkan tadi adalah ketentuan Allah yang wajib dipedomani oleh umat Islam. Allah Maha bijaksana lagi mengetahui siapakah dalam kalangan para hambanya yang mampu dan siapa yang memerlukan pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana dalam mengatur ketentuan dan petunjuk yang ditujukan kepada orang yang berkemampuan sehingga jiwa mereka menjadi bersih dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-60 surah At-Taubah ini ialah, pertama, hebatnya syariat zakat ini adalah memberi kebaikan kepada pengeluar zakat di dunia dan akhirat, serta faedahnya dapat dinikmati oleh individu dan masyarakat yang memerlukan. Kedua, zakat dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dengan orang lain. Secara tidak langsung, ia dapat meringankan beban penerima zakat. Ketiga, amalan berzakat dapat mendidik hati manusia dengan sifat pemurah dan mengikis daripada sifat kedekut atau bakhil, sekaligus mengurangkan jarak perbezaan taraf sosial dalam masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.